Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya sekarang ni sedang bersiaran di warung Pak Abu di Kuala Selangor, yang mana seperti biasa saya memulakan hari saya sebelum saya memulakan ceramah pagi ni di Jeram, Kuala Selangor. Saya memulakan hari saya dengan minum susu Al-Am. InsyaAllah dengan susu ni kita akan dapat rasa fresh badan, bertenaga kan. Jadi pada semua boleh dapatkan. Dan di kesempatan ni saya ingin mengucapkan jutaan penghargaan kepada semua subscribers yang telah subscribe dan follow YouTube saya di Syamsul Debat TV. Jadi ajak kawan-kawan semua, ajak saudara semua untuk terus subscribe. InsyaAllah anda akan mendapat sajian hidangan rohani yang mana dapat melihat video-video terbaru daripada saya. Dan begitu juga saya ucap terima kasih kepada semua atas sokongan dan dorongan diberikan. Mudah-mudahan saya terus kuat dan bersemangat untuk meneruskan kerja-kerja dakwah ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu yang mana bukan satu perkara yang senang nak buat pada hari Ahad malam kan. Hari Ahad malam dengan tahap banyak drama yang belum habis, banyak program-program nak dibuat, macam-macam rancangan televisyen yang ada, macam-macam restoran boleh pergi, macam-macam tempat boleh makan. Tapi kita pilih untuk berada di dalam majlis ilmu. Tahniah kepada pihak penganjur di atas kesudian dan kejayaan yang melaksanakan program selepas Isyak. Saya tengok kehadiran ramai, tak kurang 10,000 ni. Ini satu pencapaian lah, alhamdulillah. Yang mana bukan senang kan? Datang dalam majlis ilmu ni, siapa yang duduk dalam majlis ilmu akan dicatatkan pahalanya walau apapun yang kita lakukan, termasuklah tidur. Tak ada masalah, semua ada pahala. Dia step-step awal tu, contoh bersandar, tu tanda step-step awal nak tidur tu. Tapi tak apa, saya faham ponik kan, tapi tak apa, saya okey je kan, salah. Dan disebutkan barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi tak kira siapa yang berusaha dalam hal itu, dia berada dalam majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga nanti. Jadi hari ini bila cerita tentang perpaduan itu indah, kita tak dapat mengelak bercerita tentang hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah, hablum minannas. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Ya? Jadi dalam hal ini, sebelum terus cerita pasal perpaduan, kita kena tengok apa yang kena ada. Hubungan dengan Allah pun nak kena jaga, hubungan dengan manusia pun nak kena jaga. Jadi sebelum cerita hubungan dengan manusia, cerita dulu hubungan dengan Allah. Bila hubungan dengan Allah kita tak jaga, kita tak pelihara, lupakanlah hubungan dengan manusia akan jadi baik. Akan ada masalah. Termasuklah suami isteri. Termasuk. Itu sebabnya kalau kita tengok kadar perceraian dalam negara kita, lebih 90% punca perceraian salah satunya tak jaga solat. Tak jaga solat. Jadi kenalah jaga solat. Kena jaga hubungan dengan Allah. Buat benda-benda yang Allah tak suka, lepas tu pening kepala. Kenapa dekat kawasan apartmen, banyak sangat kawasan apartmen ni
bergaduh, berpecah, macam-macam kepala, macam-macam ni. Sebab apa? Ni tak termasuk apartmen Julia. Apartmen Julia okey, ni tempat lain. Ni apartmen Julai. Julia okey, Julai. Aduh, yang benda seorang macam ni, seorang macam tu, kan? Ada je benda tak perhati. Buat program, ada je benda tak betul. Dan orang yang selalu komplain tak betul tu jangan risau. Setiap program dia tak datang. Tu salah tu. Dia bapak segala komplain orang tu. Malahan dia malam ni ada hal aja datang, ada hal tak datang. Contoh kan. Cakap bukan main lagi. Kan? Tu sebabnya bila cerita tentang hubungan dengan Allah, diceritakan sebagaimana yang dalam pesanan Nabi. Nabi pernah berpesan, Nabi kata ada 3 perkara yang kita kena jaga. Kena jaga ni sebab apa? Ini adalah wasiat Nabi. Wasiat Nabi yang mana disebut dari Abu Zar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW. Baginda bersabda, bertakwalah kepada Allah di manapun engkau berada, iringilah keburukan dengan kebaikan. Nyacai kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ni mengandungi 3 wasiat pesanan Nabi. Kalau faham dulu betul-betul sebelum kita cerita perpaduan itu indah ni. Iaitu ada 3 wasiat yang Nabi pesan. Pertama, perintah bertakwa kepada Allah di mana pun kita berada. Mana tak kira ke apartmen, ke luar apartmen, ke dalam rumah, ke luar rumah, ke jumpa masyarakat, ke tak jumpa masyarakat, ke pergi tempat kerja, ke pergi berjalan, pergi pasar raya, ke pergi makan burger, ke pergi duduk dekat restoran, ke luar restoran, ke lepak-lepak, duduk-duduk dengan kawan. Kena jaga ketakwaan kepada Allah SWT, walaupun di mana juga kita berada. Kadang-kadang ada orang dia boleh jadi baik depan orang, tapi duduk seorang-seorang baik perangai. Ada orang dia jadi baik dekat mana? Dekat apartmen Julia dia baik. Rupa kat luar macam-macam hantu perangai bawa. Ada. Parah dalam Muslim. Macam-macam. Kan? Makna kata bertakwa di mana berada, baik di saat sunyi bersendirian mahupun di kalangan khalayak ramai. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, perkara yang paling berat itu ada 3. Imam Syafi'i kata, perkara yang paling berat, the heaviest things. Cakap orang putih batu kif. Kan? Perkara yang paling berat sekali, kan? Ada 3 perkara, iaitu pertama, dermawan saat memiliki harta. Payah bila ada duit. Marin masa tak ada duit, dia boleh bagi 50 sen, bagi RM1, bagi RM2. Tiba-tiba bila ada RM10,000, kalau kut. Kan? Yang kedua, meninggalkan perkara haram saat sendirian. Nampak? Makna kata bila dia duduk seorang-seorang, handphone kat tangan, apa bodoh yang ditinjau depan orang ramai, dia kat handphone dia baca Yasin. Bila duduk seseko tengok drama, ada 7 hari mencintaiku dulu, tak adalah salah dah tengok drama tu, tapi maksudnya kadang-kadang dia tengok cerita-cerita yang bukan-bukan. Saya tak tengok drama tu dah, tapi jahat betul Mak Leha tu. Saya dengar macam tu lah, kan? Wallah perempuan, saya tak tengok. Tapi dah habis kan cerita tu kan. Lepas tu cerita pengantin 1 malam kan. Cahaya dia cakap emak tu kan. Saya dengar macam tu lah. Saya tak tengok dah. Sekarang cerita apa? Sudahlah. Macam tak tahu, nyampar kan? Jadi mana apa yang ditinjau? Tengok gambar perempuan sana, perempuan sini, contoh. Yang lain perempuan tengok gambar lelaki yang badan sada, mentang-mentang Nengok muka lelaki tak lalu. Lelaki lain tengok Jangan. Sama mana pun suami kita lah yang terbaik. Orang perempuan saya tanya, nak masuk syurga tak? Sama mana satu jantan perempuan. Orang perempuan nak masuk syurga, sayang suami kita. Katakan ada, saya tak ada suami Ustaz. Susah saya nak jawab tu lah. Kendian lah. Mana tahu ada jodoh, kendian lah kan. Dan
Begitu juga menyatakan kebenaran. Yang ketiga, yang susah. Tadi dermawan saat memiliki harta, meninggalkan perkara haram saat bersendirian. Yang ketiga, mengatakan kebenaran di saat berada dengan orang yang diharapkan kebaikan atau didapati kejahatannya. Contoh, bos kita dia boleh bagi kita naik pangkat. Bos kita ni boleh turunkan pangkat kita. Bos tanya, kamu rasa saya ni okey tak? Wah, contoh. Kita tahu orang lain punya banci dengan bos kita ni. Jadi macam mana kita nak cakap? Tak adalah bos okey, terbaik bos. Macam ni saya tak pernah jumpa bos paling baik macam bos. Kata tak ada guna tu. Kena susah tu. Melainkan cakap, bos saya minta maaf bos, saya bukannya ada bersalah dengan bos, tapi bos saya kena cakap, hakikatnya bos, ramai orang tak suka dengan bos. Ya ke? Apa sebab? Tak tahulah bos. Dia cakap bos ni macam beragak sikit, bos macam action sikit. Tapi ni bukan saya cakap tau, ramai orang cakap. Jadi saya cuma bagi pandangan. Jadi orang macam tu hebat tu, kalau dia boleh cakap dengan bos dia macam tu. Tapi kebanyakan orang, dia ambil langkah mudah, langkah senang, dia takkan cakap. Okey. Dalam kesendirian atau ketika menyepi tanpa ada seorang pun, maka dia akan tetap memastikan ketakwaannya kepada Allah tu dijaga. Dia tak buat maksiat, tak buat benda-benda tak elok. Yang kedua, tentu yang pertama wasiat Nabi tadi, jaga ketakwaan walau di mana pun berada berdasarkan hadis tadi. Yang kedua, tidak menunda amal soleh. Nak buat baik, jangan tangguh-tangguh. Dan nak pergi lah, kau tak nak pergi ke ceramah, lain kali lah. Lain kali bukan Samsul debat. Faham? Siapa datang malam ni untung. Kan dapat jumpa dokek-dokek. Tak sampai beberapa meter je. Samsul debat muda pula nampak kat luar. Ayat tu aku dah tahu. Kau tak cakap pun aku tahu. Yang dah biasa mana ada ayat tu lah yang disebut semua orang. Dalam TV nampak gemuk kau tapi saya maafkan, tak ada masalah. Makna dalam hadis ini Rasulullah SAW berwasiat agar segera melakukan kebaikan tatkala terjerumus dalam keburukan. Jangan beranggapan jika sudah tersalah maka biarlah buat salah betul-betul. Jangan kita pegang macam tu pula. Jangan kita buat macam tu. Ini merupakan anggapan yang sangat keliru. Bahkan hadis ini menjelaskan perintah untuk segera bertaubat kepada Allah, kerana taubat merupakan amal soleh yang paling mulia, harus disegerakan pengerjaannya. Sebab kita tak tahu kita mati bila. Kan? Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Dunia ni sementara sifatnya. Jadi jagalah elok-elok, jangan kita tangguh-tangguhkan. Kau ni bertaubat lah, alah elak kalau muda lagi. Besok tercokik sudu mati. Tercokik sudu parah tu. Lelaki tengah menyudu, dicongkik dengan bini atau peranyat, nak contoh sangkang sudu tu kita kan mati. Kan? Pahal suami kau meninggal, tercokik sudu kan. Saya tak ada niat pun. Kan? Perempuan, jangan kau mahu menyogah orang lelaki. Orang lelaki ni kau mahu terperanjat. Jadi mana kata dosa atas perbuatan buruk kita ini dapat terhapus dengan perbuatan baik. Jadi jangan kita menunda-nunda benda baik yang kita nak buat. Aku ingat aku nak sedekah. Bila aku nak sedekah? Tengoklah minggu depan. Tengok. Dia tangguh minggu depan. Kadang-kadang contoh pernah berlaku dekat apartmen Julia ni. Pernah berlaku, saya jamin, walaupun saya first time sampai Pak Julia, saya jamin pernah berlaku satu perkara. Dengannya yang abang apa tu dah sakit teruk lah. Ya ke? Teruk lah. Aku tak tahulah berapa hari lagi tinggal tu. Contoh. Aku ingat nak pergi tengok lah. Boleh lah, petang ni kita pergi tengok. Boleh. Petang tu kita pun telefon. Jadi tak nak pergi. Kau pergi dulu lah. Aku mungkin esok lah aku pergi. Malam tu meninggal. Pernah berlaku tak? Kita tangguh tak sempat tengok. Lepas tu ayat kita apa? Aku baru nak tengok esok. Sedangkan ada peluang jumpa tadi. Kalau jumpa lain pahala dia. Lain pahala. Pahala ziarah orang sakit tenat lain. Besar pahala. Pahala ziarah orang yang meninggal dunia. Besar pahala.
Pahala ziarah kubur mengiringi orang yang meninggal dunia pun besar pahala. 3 gunung Omeh. 3 gunung emas, kalau tak faham. 3 gunung emas Allah bagi kayak gitu. Tapi masalah tak baik. Kan kau tak pergi kan? Orang ajak baca Yasin ke dalam. Tak ada. Duduk kat luar rumah, dibantai berbunga hal dunia. Siapa yang pergi ziarah orang kenduri, kenduri pula, ziarah orang meninggal, tak masuk dalam, duduk luar, berambuh lebih baik. Saya kata orang, dah duduk luar, berbunga cerita Manchester United kalah, cerita pasal dunia, cerita pasal politik kat Sabah, cerita pasal benda-benda lain lah, cerita pasal artis. Weh, kau tahu tak, kau dengar tak cerita ni. Jangan, baik berambuh, jangan duduk situ. Datang nak ziarah betul-betul. Pergi paling tidak duduk selakar Fatihah. Kalau nak ikut sampai ke kubur, ikut. Kalau setakat sampai situ singgah paling tidak baca Yasin ke, paling tidak zikir sikit ke, paling tidak sedekah 3 kul, bacalah Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacalah seboleh kali ke. Lepas itu doa. Doa baik-baik. Ya Allah, dia ni sahabat aku, ya Allah. Kau letakkanlah di kalangan orang beriman dan bertakwa, ya Allah. Kau peliharalah ia, ya Allah. Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang, walhamdulillah alamin. Apa? Semelayu nak apa? Ini dibantai berbuat, banyak lagi tempat lain kita nak berbuat. Sebab apa? Waktu meninggalnya seseorang itu, dia rasa macam dia bermimpi. Masa dia bermimpi tu dia nampak semua orang. Lah, kalau aku meninggal, dia ingat dia kalau lagi, dia tak tahu lagi dia dah mati tu. Rupa-rupa dia ni mengaku kawan baik aku, dia berburak dan langsung tak nak masuk dalam. Bacakan untuk aku, baca Yasin ke, doa untuk aku. Dan itu saya cakap tu. Saya ni cakap mungkin apa sikit lah, sebab senang faham. Contoh ya, tak ada niat pun, tak ada suruh berambuh ni, tak ada. Tapi lebih kurang lah, macam tu kan, kan? Dalam surah An-Nur ayat 31 Allah Ta'ala beritahu, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kamu beruntung. Sebab bila kita bertaubat, Allah cuci dosa kita. Baru-baru ni kita panggil penceramah datang dekat surau ni, surah Al-Muhajirin ni, tentang tajuk hijrah. Ada kan, dah buat kan hijrah kan. Salah satu maksud hijrah, kata Imam Nawawi, adalah bertaubat daripada dosa. Itu juga adalah hijrah. Jadi kita bertaubat pada dosa, bila kita azam tak nak buat dosa, maka itu juga adalah satu bentuk hijrah. Jadi apa maksud taubat? Maksud taubat adalah, pertama, menyedari kita buat salah. Kedua, menyesali kesalahan kita. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Itu bertaubat. Ya, sabar sikit. Dan kerana hanya dosa kecil sahaja yang terhapus oleh perbuatan baik, maka ketika seseorang terjerumus dalam dosa dan maksiat, wajib baginya segera bertaubat, melakukan amal saleh, dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Solat 5 waktu dari Jumaat ke Jumaat selanjutnya, serta Ramadan ke Ramadan, adalah sebagai penghapus dosa di antara waktu itu, selama menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Mana kata jaga solat itu. Ya. Dan wasiat yang ketiga Nabi pesan, memiliki akhlak yang mulia. Wasiat terakhir ini iaitu perintah untuk memiliki akhlak yang mulia dalam hubungan sesama manusia. Bila sebut akhlak, dia bukan seorang-seorang, dia dengan orang lain. Ini cerita dia. Sampailah kepada poin yang kita nak bawa pada perpaduan itu indah. Akhlak tu baik dengan orang, bayangkan termasuklah jiran. Sahabat pernah tanya Nabi, ya Rasulullah, siapa jiran kita? Nabi kata 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat dengar depan belakang faham, kiri kanan faham, atas bawah tu Nabi. Apa sahabat tak apa-apa faham. Ya Rasulullah, yang atas bawah tu macam mana? Nabi senyum. Nabi kata, kamu ikut saja. Sampai ke sudah dia orang tak jumpa jiran atas bawah. Rupa-rupa ada kayak Paman Julia Batu Cave bawah dia. Tapi golak-golak juga. Tapi nak bagi tahu, 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah, wajib baik.
Macam mana nak baik kan? Kita keluar rumah, dia tak balik lagi. Kita balik rumah, dia membuta lagi, tak bangun. Macam mana? Susah juga. Lepas 5 tahun baru tahu jiran dia Samsul debat. Contoh lah. Dia tak kenal pun jiran sebelah rumah. Macam mana? Ada tak langkah nak menyelesaikan masalah tu? Hampir mustahil pek-peluk kiri, pek-peluk kanan. Betul. Macam mana kita nak baik pek-peluk kiri, pek-peluk kanan? Kadang-kadang ada orang tu atas dia pun dia tak tahu siapa. Orang yang dah lama duduk sini mungkin tahulah. Orang yang dah duduk sini dalam baru 2-3 tahun, kadang dia tak peduli pun siapa duduk atas dia. Tahu rumah dia. Dia turun kereta menonong. Senyum pun tidak ada. Ada bangsa pandi ni ada. Contoh muka. Macam dia seorang yang kerja dalam dunia ni. Macam dia seorang yang ponik. Muka tu kita tengok ni, kalau aku tegur dia, kalau penampak ni, baik aku diam. Tak balik tegur lah. Kan ada orang macam tu. Tak. Saya nak tanya, ada tak jalannya? Ada satu jalan. Cara paling senang sekali nak baik dengan semua jiran. Jangankan pek-peluk kiri, pek-peluk kanan, pek-peluk depan, pek-peluk belakang. 100 kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah pun boleh selesai. Macam mana cara? Datang surau, selesai. Betul tak? Kalau semua datang surau, selesai. Sallallahu ala Muhammad. Bila dah habis doa, alhamdulillah bil alamin, semua salam. Duduk mana tak? Rumah nombor berapa? Blok berapa? Blok G. Tingkat berapa? Tingkat 3. Nombor berapa? Lah sebelah mak kita. Saya tahu. Betul tak? Itu ya. Kan tengok muka datang, muka yang sambung. Yang tak pernah datang, duduk tepi tiang lah. Ada tu pula secara langsung daripada tingkap rumah masing-masing. Ada. Tak apa hal lagi. Tak berhidung kan eh? Malu. Sekarang pun nak malu lah, pakai emas. Pakai emas batu hitam, sungkup betul-betul. Orang pun tak tahu, macam guni datang kan. Payah warna kan. Tapi itu cara dia. Selesai. Cara nak dapatkan ruah tu dah datang surau. Yang geng-geng KRT tengoklah tu. Sedondon pakai. Daripada pagi bincang apa baju nak pakai malam kan. Dia tahu lah tu. Tudung apa. Lepas tu marah. Kau salah kau pakai tudung kali ni. Tak sama. Alah, basuh tudung tu. Marah. Macam mana nak ambil gambar ni kan? Soalan tak sama. Kau tak payah ambil gambar aksarnya. Betul masalah tu. Ada, tak pergi muka orang sini lah. Topik lain. Jangan terasuh pula. Kan? Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahawa pada hari kiamat, orang yang dekat dengan Rasulullah SAW itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Tidak hanya itu dengan memiliki akhlak mulia, maka akan dicintai oleh manusia yang lainnya. Malahan lebih-lebih lagi Rasulullah SAW. Itu sebabnya sahabat pernah mendengar Nabi sebut apa? Sesungguhnya dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Dia tidak beriman. 3 kali Nabi sebut. Sahabat tanya, siapa Rasulullah? Rasulullah jawab, orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Maknanya orang yang menyebabkan jiran dia benci dengan dia, tak suka dengan dia. Orang ini 3 kali Nabi ulang sebagai orang yang tidak beriman. Jangan cerita pasal iman kalau kita dengan jiran kita tak baik. Dan Imam Al-Ghazali pula beritahu, salah satu cara nak berbuat baik dengan jiran adalah bersabar dengan kerenah jiran. Nampak? 2 benda. Seorang buat kita menyampah, tapi dalam masa yang sama kono pula sabar dengan benda yang buat kita menyampah. Nampak? Sebab jiran kita macam-macam perangai. Yang seorang jadi tutup rapat pintu tingkap. Yang seorang pula buka tingkap dengan menjerit 1 blok dengan. Suara dia, aduh. Yang seorang pula jadi tak campur orang, bertak rati, macam-macam macam ni. Jadi orang macam ni kita yang kita kena sangka baik.
Agak dia ni daripada kecil tak campur orang. Rupa ayah marin polis hutan. Contoh nak duduk polis hutan, kerja memang banyak duduk kat dalam tu, ayah banyak keluar. Yang mak pula memang baik rumah pun kat hutan. Yang dia pula pun memang duduk kat hutan. Jiran tak ada. Jiran dia bau. Agaklah, betul lah. Kalau orang dengan orang, kawan dia, kalau berjiran dengan orang, dia tak macam tu. Bukan saya kata polis hutan macam tu. Tak maksudnya ayah yang makin kerja banyak keluar, banyak outstation. Yang mak pula memang duduk buat hal dia. Jadi kadang ada orang dibesarkan tak biasa bercampur dengan orang. Ada orang tu pula adik-beradik tak ramai, dia nak tunggal, dia tak tahu macam mana nak bercampur dengan orang. Ada juga. Jadi orang macam ni kita kena cari jalan macam mana nak baik dengan dia. Macam tu. Bukan tinggalkan dia, pergi lantaklah dia tak nak baik dengan kita. Tak betul. Tu kita cerita rupa-rupa kita baru tahu yang dia tu rupanya ada masalah bab ni. Daripada kecil tak biasa bercampur dengan orang. Jadi cari orang yang rapat dengan dia, ajak-ajaklah dia. Orang surau ada tanya, tak pernah nampak kau datang ke surau. Itulah saya malu bang. Apalah malu, dia orang semua okey. Kau turun je. Bila akhirnya boleh datang kali pertama, kali kedua, kali ketiga, sudah rapat. Barulah dia pun sudah seronok datang. Ini orang tu tak pernah datang. Sekali datang ke surau, kau boleh tanya, kau apa hal datang? Ini rumah Allah, bukan rumah kau, jangan perasan. Kan? Tak kira lah siapa. Kadang-kadang kawan tu datang, dia bisik. Tu sekor lagi. Tak boleh lah nampak orang datang. Dalam surau tak ada orang, kau baik macam tu lagi tak ada orang. Kan? Tapi sini tak mau. Saya dipahamkan sini jemaah subuh sampai ke belakang penuh. Semenjak penjarakan sosial. Saya dengar macam tu lah. Tak salah. Tapi mudah-mudahan. Tapi betul. Kan? Jadi mana kata kita kena baik dengan jiran kita. Sebab itu melambangkan keimanan kita. Baik dengan orang. Orang dulu dia tengok macam mana. Jiran sebelah rumah tak sidai kain, risau. Orang dulu. Kau pergi tengok apa hal lah cik Gayah kau. Contoh bukan nama sebenar. Jangan ada lah nama Gayah kau. Ada kau? Tak ada, okey. Tengok Gayah, kat cik Gayah kau pasal tak sidai kain dia ni. Ajak mak pergi tengok. Assalamualaikum. Salam. Ada apa lo? Mak tanya cik sihat tak? Sihat. Kenapa lah? Cik tak sedai kain dia ni. Kenapa lo? Cik dapat TV baru. Dia mau beli. Mak, cik Gayah sihat. Sihat apa tak sedai kain ni? Ada TV baru. Besar ke TV Mak pula. Dia bak menyibuk ni bagilah orang perempuan. Bukan perempuan ni lah, tapi lain. Dia pun copek capai selendang. Asal mana sompek. Kalau tahu lah. Kematik. Assalamualaikum Gayah. Hoi. Salam. Pahala. Tak ada lah nak tengok kesihatan. Tadi Alam tanya dah, kau pula tanya. Lana ada TV baru. Salah anak boleh. Tunjuk dekat dana. Baiklah masuk. Rumah kau dang TV kau. Tengok. Orang dulu umat tak jadi rapat hubungan sebab tu. Tapi janganlah rapat dengan dia ada geng-geng ni pula. Ini rapat geng-geng gosip. Kau tahu tak? Itulah hampang yang tinggi-tinggi, yang blok E tu. Kenapa? Tak sangka. Tak sangka. Cakap nak pun dia dah kahwin. Lah biarlah dia kahwin. Kenapa pula? Kau tak dengar kau. Makin slow tu makna makin tauk rahsia tu. Orang lelaki ni cakap asyik, aku dengar yang geng kita tu seorang tu, ya besar lah lelaki macam tu. Aku tak faham perempuan dalam kerana. Iya. Berapa lama dah? Anggap puas hati kau dapat cakap macam tu kan? Tak tahulah. Tapi itulah dia kan. Tapi makna kata dalam hal ini sebenarnya kena jaga hubungan satu dengan yang lain.
Orang yang menyebabkan jiran dia sakit hati dengan dia tak beriman. Orang yang menyakitkan hati jiran dia tak beriman. Sidai kain tu cubalah keparah koring-koring. Bangsa pemalas. Bukan washing machine dah siap pengering dah sekarang. Mau nitik air stukin pula tu. Nalah kawan tu sidai telakung. Bawalang telekung kawan tu. Bono tu kena fikir. Kan? Kena fikir. Bukan senang duduk apartment. Tak senang. Pansapuri. Kena jaga. Jangan ingat kau duduk tingkat bawah maka kau longkang tu kau punya. Kau tutup lah. Contoh saya tak cakap orang sini dah, mungkin orang lain. Saya tahulah saya makin kerja bandaraya. Saya dulu pengarah londang, saya tahulah. Yo, kena macam-macam kan. Macam-macam. Buang sampah, iman jiran bawah tu. Kepaman ni tak boleh bola binatang. Wah, nampak mana ada tu. Orang perempuan kan boleh suruh. Hati mana ada tu. Beruang bola. La ilaha illallah. Beruang, kabau, kambing, habis semua ada bola ke mana. Mana nak letak orang tu. Tak ada lah. Kadang-kadang mungkin lah budi bicara, kadang-kadang kita tak kisah warna pun. Ayam selama seekor duduk dalam rumah. Saya pernah dulu dapat kes orang mengadu jiran yang bola ayam, bola ayam sehingga mendatangkan kacau ganggu tu. Bukan rumah flat dah, rumah teres. Masuk dalam rumah, bau tak ada. Ada seekor ayam serama dalam sangkaan tu. Cek pula rumah yang mengadu tu, 10 buah rumah jarak. Bayangkan tahap si porot pun tak tahu. Dongki tak baby, tak perhati dengan orang. Satu lagi parking kereta. Aduh, agak lain kali kena parking monogak. Parking zap, pop dah. Contoh susun. Ayah, kereta kena mau ke bosan. Motor manjang habis minyak, curi minyak ke benda. Aduh. Macam. Tu belum cerita lagi. Macam-macam lah malah nak cakap lah. Tahu lah kan. Jadi mana kata kena jaga hubungan baik. Apa standard persaudaraan dalam Islam? Kena tahu. Standard persaudaraan dalam Islam ada 2. Pertama, namanya adalah iftar. Iftar ni maksudnya mengutamakan kepentingan orang lain melebihi diri sendiri. Sanggup dia tak nak buat sesuatu tu sebab takut menyusahkan jiran dia. Contoh dia ada satu pokok mangga. Ni kalau rumah biasa lah. Pokok mangga tu daun itu dah sampai dah. Dahan sampai rumah sekolah. Mangga buah banyak, lobek. Tapi dia kata nampak pokok ni tak boleh kontrol lagi dah. Kesian jiran hari-hari nyapu daun koring atau daun gugur tu. Tapi jiran tu cakap apa? Tak apa, biar dia. Tak apa, aku pun suka menyapu ni exercise. Sebab orang semalam tu takkan tak faham. Orang tu memang cakap macam tu. Tapi dia cerita orang, penik tu dia nyapu daun dia tu hari-hari. Depan kita dia cakap elok juga, boleh exercise. Tapi apa salah? Kita ambil tindakan. Maka ada setengah orang dia memikirkan kepentingan saudaranya, ditobang dengan pokok tu. Kenapa lah kau tobang lah? Kesian tengok abang nyapu sampah hari-hari. Daun ni kau ada daun goringnya. Tak apa. Lagipun mangga tu kau bagi ke Eden sikit dan seronok. Dia memang gomah makan mangga. Kan? Tak apalah bang. Yang penting abang pun sihat, walafiat semua. Saya tak nak ganggu abang. Sebab elok-elok dia mengutamakan kepentingan orang lain. Itu penting. Contohlah
Kalau orang tu bini nak bersalin, dia datang ke rumah kita. Rumah kita ada 6 biji kereta, dah macam Yuska. Agak-agak kereta nombor 1 ke kereta nombor 6 bagi pinjam. Orang perempuan lelaki diam. Agak-agak lah, kereta nombor 1 ke kereta nombor 6. Kereta nombor 1 tu kereta paling besar, paling baru. Kereta nombor 6 tu kereta paling lama sekali. Agak-agak lah, kereta nombor 1 ke kereta nombor 6 bagi pinjam. 6 lah. Tahu dah, hati power dah tahu dah. Dah, elok tu jujur, memang kebanyakan ni macam tu. Termasuk yang bercakap ni. Bukan cakap orang lain, no. Betul. Kita akan bagi sesuatu yang mana tak menyusahkan kita. Tapi level itu tak sama setiap orang. Dah lah kereta nombor 6 tu, kereta Proton Sagan, Dr. Mahathir rasmi ke Jabatan Pulau Pinang, makin punya lama. Kau nak pakai kereta ni kan, ada pantang larang, ada 2 pantang. Pantang. Pantang kan, kau nak masuk gear tu, kau goyang sikit, gram. Tu gear 1 tu. Oh, macam tu. Yang kedua break itu tak makan, tapi insya-Allah kau ikhtiar lah. Oh, tak tu. Tak jadi kawan tu pinjam break tak makan bagi kau orang. Kan? Bagi kereta nombor 1 Toyota Camry. Hybrid, plastik pun belum buka lagi. Bagi sebab apa? Senang, kau tumpah darah ada plastik. Level dia tu kan. Bagi dunia semua tu. Ya. Apa yang kita ada nak berlagak-lagak dalam apartmen ni, tak kisahlah siapa pun nak berlagak. Kita kat mana cakap? Motor aku baru. Motor kau lawa lah. Paling lama orang cakap tu seminggu. Lepas tu heran pun tidak motor tu. Handphone, canggih handphone kau. Baru sebut, rupanya kat luar tu dah keluar telefon lagi baru betul. Ingat tak masa kacik-kacik dulu, masing-masing ada kampung. Ingat tak kat kampung makin ada nampak satu rumah besar. Wah, aku ada duit, aku nak ambil rumah macam ni. Mesti ada orang cakap macam tu. Tapi hari ni orang heran pun tak rumah tu. Berlambak rumah besar dah gitu. Betul? Tu hakikat. Sementara tu sebab hidup kita ni jangan nak sombong-sombong. Maka itulah datangnya apa yang disebut sebagai silaturahim. Cerita pasal perpaduan indah tu silaturahim. 3 benda Allah Ta'ala akan tanya akhirat esok. Yang pertama Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat umur. Berapa tahun kau hidup dulu? Ya Allah, aku hidup dulu 70 tahun. Macam mana kau habiskan umur kau 70 tahun tu? Semua Allah Ta'ala tanya. Kau pergi surau tak? Pergi, ya Allah. Umur 65 baru pergi. Apa lambik dah? Ya Allah, aku baru sadar, ya Allah. Tak apa. Okey tu. Paling tidak, pergi. Ada orang pergi, tapi sampai umur 50 lah tak pergi. Sebab tapi kahwin muda. Kahwin muda langsung tak pergi surau. Hari ni elok pergi surau. Mini. Alah, malam ni tak payahlah pergi. Dia tu tak pergi. Ngadap bini apa je. Dia bukan takut bini, bini menakutkan. Kan? Entahlah. Kan Allah tak tanya. Tu nikmat umur. Kedua nikmat muda. Masa muda dulu kau buat apa? Mengelinjang, manyik, ngocah, buat apa lagi? Mengayau, enjoy. Pergi malam, mengampit. Poning je pun tu. Tak poning, buat tanya 2 pakai 1. Gila dah kelumpur. Bukan kelumpur dah. Semua negari ada wakil tiap-tiap makan-makan. Baru lumba. Malam tadi malam minggu. Dia siap ada info lah tu. Malam ni tak boleh main kat sini sebab sini ada Roblox. Dia lah tahu dulu Roblox polis tu buat kat mana. Yo, kan? Masa muda. Yang ketiga, nikmat ilmu.
Kau cari ilmu tak? Cari. Aku pergi surau Al-Muhajirin. Okey. Cari. Kau amal tak? Itu soalan tu. Kau sebar panjang tak ke orang lain? Ada tak kau sampaikan ke orang lain? Tak. Contohlah. Hari ni kan, ulama dulu sebut ilmu ni ibarat binatang buruan. Jadi kalau nak tangkap dia, mesti kena pakai mata pena, salin. Macam kebanyakan kita hari ni tak apa, dia ada handphone, dia mencatat dekat phone dia. Tapi jangan risau, zaman Nabi dulu ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni Nabi sabut dia dah tahu ingat. Dia tahu hafal. Jadi siapa yang tak mencatat tu sebenarnya saudara dengan Abu Hurairah. Senang. Habis itu dia tahu hafal. Agak lah. Kan balik kan kawan tanya, macam mana ceramah? Siapa ceramah? Samsul Lebat. Samsul Lebat. Okey ke macam mana? Okey. Dia cerita apa? Sama je. Ada kau tak menyalin sama lah. Masalah. Tanpa boleh tengok balik dekat live. Boleh tengok balik dekat rakaman kan? Tak apa. Jadi tu nikmat ilmu. Kita kena sebar panjangkan. Itu sebab bab ilmu ni merupakan salah satu daripada nafkah yang suami kena bagi dekat isteri. Orang lelaki yang rasa tak boleh mendidik isteri dia dengan ilmu agama, maka jangan larang bini dia pergi belajar agama. Dengar saya. Kita kadang tak mampu bukan sebab kita tak pandai. Kita mungkin pandai tapi sibuk kerja. Jadi kalau bini kita nak pergi kuliah duha, nak pergi dengar ceramah ustazah tu, pergilah. Pergi. Kau tak payah jangan ada duduk rumah. Kau nak bergayau kerja kau. Aduh kan. Nafkah zahir dan batin yang wajib kita bagi. Yang batin itu bukan hanya yang ke atas katil tu. Yang batin itu termasuk juga memberi didikan agama. Itu juga adalah nafkah batin. Semua cakap berapa ramai orang perempuan balik rumah kau, ambil Quran, main ni abang nak dengar, baca. Berapa ramai? Bukan tak pandai, tapi tak sampai. Sekitar andai macam tu lah kan. Ni akan balik dah pun ni. Esok pagi nak Qiyamul Lail, Liverpool main. Kan nak tengok Manchester main, nak tengok bola kan. Oh lelaki, jadi dia sibuk. Tak sampai ajar ngaji tu, contoh lah. Jadi jangan larang orang perempuan belajar agama. Malahan paling baik saya ada kuliah ni duha bang dekat surah An-Nur. Ya ke? Pukul berapa? Pukul 10. Tak apa, besok abang hantar. Macam ni macam baru betul suami je tu. Esok abang hantar. Ya ke bang? Ya. Bang, tapi dengar-dengarnya orang lelaki pun boleh masuk dengar. Lain kali je lah. Kau masuklah dulu. Abang akan tunggu kat luar. Sanggup dia tunggu kat luar, menghabiskan usia remaja kat luar tu. Kan? Tak. Dia ada lah kedai kopi yang relax tu. Hai, seorang minum lemak. Rumah kuliah duha. Kau tak join sama? Malas lah. Kuliah orang perempuan. Wah, dah sambutan ni lelaki pun boleh datang. Tapi kuliah duha memang ramai perempuan. Pertama perempuan, yang kedua tua. Yang muda pun tak payah dah. Tak payah. Jarang lah. Ada lah seorang dua. Sebab apa? Muda lagi. Tapi payah lah. Macam tu lah. Nak bagi tahu kan. Jadi silaturahim ini memberikan. Kenapa silaturahim itu buat penting? Sebab Allah letakkan sifat rahim dalam perhubungan. Allah letak sifat Allah tu, salah satunya rahim tu, letak dalam perhubungan. Contoh saya bagi contoh. Dua orang bergaduh. Dua-dua tak baik. Bila kita cakap kau besar tak baik dengan dia, aku bukan tak nak baik dengan dia, dia lah yang tak nak baik dengan aku. Ya dah. Yang tanya seorang, aku dah hulur tangan, dia tolak tangan aku. Seorang pula cakap. Kita pun tak tahu betul. Akhirat nanti rahim tu sendiri akan cakap siapa sebenarnya tak nak baik. Macam tu.
Itu sebab dua benda paling susah nak buat tapi mulia di sisi Allah. Apakah dia? Minta maaf dan memaafkan. Susah. Kau kenapa kau tak minta maaf dengan dia? Apalah aku ni pas saudara dia, apa salah aku nak minta maaf dengan dia? Ayat apa salah aku tak minta maaf? Aku lagi tua pada dia lah. Aku ketua, takkan aku pula nak menyembah dia minta maaf? Dia pula dia fikir itu. Yang memaafkan pula, aku orang lain aku boleh, tapi dia ni memang tak lah. Oh mak, dia boleh pilih pula orang dia boleh maaf. Don't you ever mention his name again in front of my face. Oh mak cakap orang putih. Kau jangan lalu dah depan rumah aku ni. Kau faham? Oh mak, dia tak bagi lalu depan rumah dia. Wahal itulah satu-satu jalan nak turun tangga ke rumah tu. Macam mana pula nak buat tangga terjun ke bawah ni tu kan. Aduh, pandai betul orang kalau bergaduh ni. Yo. Tu sebab jangan. Tapi kalau orang tu dia fikir dia akan mati, dia fikirkan akhirat, salah botol lain kira dia akan jumpa. Aku minta maaf banyak-banyak lah. Aku pun tak nak gaduh, nak settle lah ni. Aku minta maaf banyak. Kalau salah silap apa-apa pun aku minta maaf lah. Tak kira lah salah siapa pun, aku minta maaf. Sebab kita fikir kalau kita mati malam karang tak sampai minta maaf dengan dia. Macam tu Saya beritahu tuan-tuan, kita salam dengan orang, kita boleh nampak orang tu sebenarnya tak maafkan kita. Kita boleh nampak, betul tak? Aku minta maaf mana-mana dengan kau, aku ikhlas minta maaf sangat-sangat. Kita dengan dia dah selesai. Dia tak maafkan kita, dengan Allah dia tak selesai dengan saya. Tu dia tu. Itu belum cerita dia seko lagi tu pula. Dia sebut macam mana? Biar dia melutut minta maaf dengan aku akhirat besok. Akhirat cerita tu. Biar dia melutut, bayangkanlah melutut datang minta maaf dia akhirat nanti. Dia cakap tu. Kita skip lah. Kita toy poi akhirat. Ni contoh kan. Akhirat. Wahai, siapa nama dia? Apa? Kimi. Wahai Hakimi. Hakimi yang nama. Hakimi, masuklah kau ke dalam syurga. Satu malaikat umum. Baru dah masuk, nanti dulu. Nak pula malaikat seorang ni lah cakap. Tak boleh. Kimi ni pernah cakap dulu. Biar yang seko tu melutut datang minta maaf dengan dia. Kimi, kau tunggu dulu sampai dia datang melutut minta maaf dengan kau. Dia pun tunggulah depan pintu syurga. Kawan tu kena seksa 1000 tahun. Punya lama tunggu. Allah, menyesal tak masa tu? Tak main lah. Tu sebab maafkan. Selesai. Memang susah, tapi tu yang paling mulia di sisi Allah. Orang yang rajin minta maaf dan memaafkan tidur berkauruh. Tu berkauruh, berdangku tidur. Leno. Orang yang tak memaafkan, paling dia geram dengan dia. Abang ni kenapa? Dia lah. Abang tak boleh tahan lah. Kita tengok dah pukul 6 pagi. Apa bodoh bergaduh sampai tak boleh tidur ni. Pahal kan. Tu sebab kita ni dalam krisis ni. Krisis apa? Krisis kesatuan ummah. Cakap kojo. Aduh, bodoh tak penting dengan orang. Ikut Nabi, selesai. Macam mana ikut Nabi? Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Maka kita kena sayang isteri-isteri kita. Faham perempuan? Faham tak? Dia faham dengan setuju bezo. Saya tanya faham tak? Faham. Setuju tak? Tak. Tu kan sana. Tak orang macam tu cakap kan. Tak, maksudnya isteri-isteri. Sebab ramai lelaki ni isteri tu saya sebut isteri. Janganlah ada orang marah. Habis orang perempuan tak ada isteri, sayang pasangan. Sebab Nabi sayang pasangan. Satu. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi. Kita sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Kita sayanglah sahabat-sahabat kita.
Dan yang keempat, sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Nabi sayang, selagi mana Islam, Nabi sayang. Kalau macam tu, kita pun kena sayang selagi mana dia Islam. Lain daripada tu, Nabi tak ajar kau jangan baik dengan dia, asal dia geng KRT. Tu Nabi tak ajar. Dia ni geng satu penduduk, lain pula. Dia ni geng blok ni, tu pun jangan kau. Tu geng blok tu. Ni kumpulan kau, ni kumpulan berzanji A. Tak baik nak kumpulan berzanji B. Itu bukan geng kita baju pun lain. Tengok sikit. Kalau menyampah itu. Nabi tak ajar. Ya, Nabi tak ajar. Kena baikkan semua. Bayangkan sunnah Nabi, sayang sahabat tadi tu, termasuk jemaah-jemaah kita. Ada seorang tu dalam ramai-ramai AJK surau ataupun ni, tiba-tiba tak datang dia surau, dah sebulan tak nampak. Mana baik dia santak. Nampaklah malam dengan Samsul debat datang tu kan, kita bungkus makan, dia seorang tak dapat. Bukan apa bona pun mihun. Tapi malam ni mihun ke? Tak. Ha? Malam ni mihun ke? Apa yang lebih kurang mihun? Mana ada? Cakap tu. Saja yo. Tapi makanan dah siap kan? Kalau makanan dah siap, makruh ceramah dah lama. Tu kena faham tu. Dia tergagak pula. Tapi takkan mihunnya jauh datang mihun. Ada galak perempuan tu, yo lah tu. Asah lah. Lain kali tanya, Samsul Lebat kau makan apa? Tak adalah saja ya. Setolan ni pengendor tu tak sahara kan. Nah, tapi memang dia. Itulah dia kadang-kadang kan hakikat dia kita ni. Tu dia. Terasa yang seorang. Dia terasa hati kenapa pula hari tu kan kita bungkus-bungkus mihun tu dia seorang tak dapat. Wah, mihun. Terasa ada sebab. Tapi nak cerita manusia ni terasa dia tak kira apa sebab. Sebulan dah tak datang surau. Bicara apa ni? Biar lantak dia. Disibuk dia mihun. Biar mati ke mihun dia tu. La ilaha illallah. Yang mentara mihun kau, dia tak dapat. Faham tak? Tapi macam mana? Macam ni lah. Tak baik kau cakap macam tu. Dia pun sahabat kita. Dan dia terasa, jom kita pujuk dia. Macam mana? Kita buat mesyuarat malam ni, kita buat kat rumah dia. Ha? Macam mana lah? Assalamualaikum, salam. Ha, tak ada nak tengok kau sihat tak? Sihat. Apalah lah. Ramai-ramai datang ni. Tak ada saja datang nak ziarah kau. Dia pun dah malu-malu pula orang datang rumah dia. Tak boleh masuk. Masuk. Anak baik. Tak. Kau tak payah baik. Hari ni kita buat ni air kita dah bawa lah. Kita bancuh terbaik punya. Air sirap selasih. Samsul Lebat kau. Sirap selasih. Kan? Lepas tu, mana pula ada cik selasih malam ni. Kepada otak ada mengayau dah. Tak saja ya. Samsul Lebat kau minum kopi O. Dia bawa ni ada nak baca kopi O. Dia terbaik ni. Kopi pek 3 pek. Oh, kopi Johor tu. Lepas tu, tak apalah aku masak sikit ni. Tak. Dia bawa mihun. Satu termos bawa. Wah, kau ni macam sini aku. Tak, kebetulan memang kita buat hari tu minta maaf sangatlah. Memang tak sangka pula, tak cukup. Aku baru nak bagi aku punya tengok kau dah balik. Tak apalah, aku dah lupa dah benda tu. Wah, sebenarnya dalam hati tu agak gitu. Jomlah kita makan sama-sama, nak mesyuarat. Kita semua kita risau kau tak sihat. Jomlah saja nak ajak makan sama. Cuma boleh tak kau tolong kita orang satu benda? Benda kita orang ni tak biasa makan nasi, makan mihun kosong macam ni. Wah pula dah. Kita orang biasa makan mihun goreng jantan. Jantan macam mana lah? Ada telur tu. Kau korang telur. Contoh kan, bagi faham. Aku kata telur. Tak, langsung baik. Betul tak? Tak ada apa kena. Benda boleh selesai.
Ini kita dah tahu orang tu terasa, biar gasak. Asyik fikir terasa. Tak. Kita kena faham, tak semua orang sama macam kita. Ada setengah orang, oh mihun dah habis, tak apalah, kau ambil lah, okey je. Yang kawan tu macam mana tak terasa, dia daripada pukul 10 pagi mengomeh surau, dia masak, dia yang rasa, dia yang dia tambah rancang, orang semua puji mihun sedap, alih-alih dia tak masuk. Mau tak terasa kawan tu? Contohlah, contoh. Jadi itu dah. Jadi mana kita jaga hubungan kita dengan yang lain. Maka rugilah orang yang tidak menjaga hubungan silaturahim, terutama di kalangan mereka yang paling hampir seperti ahli keluarga, sahabat handai dan jiran tetangga. Jiran misalnya bukan saja golongan paling hampir dengan kita, tapi apatah lagi jika kita hidup sebatang kara, jiranlah orang yang paling layak menegur dan memberi nasihat kepada kita. Rasulullah SAW menjelaskan mengenai ancaman orang yang menyebabkan jiran tetangganya tidak aman tentram melalui sabda baginda bermaksud tidak akan masuk syurga seorang yang jiran tetangganya tidak aman daripada kejahatannya. Itu saya dah sebut tadi, lebih kurang lah tu. Mana kalau kita menyebabkan tetangga, jiran kita tak aman dengan kita, kecil hati dengan kita, maka dia tidak akan masuk dalam syurga. Silaturahim yang dipupuk dari diri sendiri membawa kepada keikatan kekeluargaan, seterusnya diamalkan dalam hidup bermasyarakat, mempunyai banyak kebaikan di dunia dan di akhirat. Mana tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom, kita nak tolong kau ni. Tolong apa pula? Aku kena esok catering. Tak apa, kita nak tolong komen-komen rumah kau. Mana nak komen, mana nak bosel ni cakap. Ya Allah, indah bila kita baik. Kan? Tengok orang dulu-dulu nak kedui cari buluh. Dulu kemah pakai buluh. Ya tak? Siapa sampai? Orang lama sampai. Saya mari masa kecil sampai 2-3 kali. Ada mak saudara saya kahwin sampai duduk kat buluh tu, kemah buluh tu. Sampai duduk pun buluh. Oh my. Dulu macam ni lah, jaga mata sampai call pet 5 pagi mengabuih tolong. Jaga dulu. Dulu tolong tu, lepas tu balut dengan tisu. Yang kaya sikit tu yang pakai yang kotak kilat tu, lepas tu stapler. Kan? Lepas tu yang budak-budak dapat telur kan. Ui, sonok pakai telur. Ui, aku punya, tak boleh. Lepas tu kopi buka, cair umak buah kicap. Dulu budak sekarang mana ada telur pun tak heran dah. Tolong untuk kau bau nak. Betul tak dulu? Betul lah. Tu sebab orang dulu elok perangai adab. Tengok orang sini, tengok adab. Air nampak. Cawan yang siap alih, tengok adab. Itu adab. Walaupun tak kono cawan dengan alih tu. Lain Johnny. Tak. Saya nak beritahu, ia nak maklumkan tentang betapa dia ni alih ni adab. Bila kita hulur ke orang, jemputlah minum. Orang pun cakap terima kasih banyak. Orang tak ambil, nampak? Itu adab. Orang sekarang jemput minum, macam ni lah bagi. Penghajar tu. Orang dulu-dulu kalau tanya orang lama, kalau orang tua dulu bagi cawannya nak dihampir, pergi ambil ping. Betul tak? Tak ada aneh. Macam miskin mana? Memang miskin pun. Tak, memang miskin. Tapi maksud orang tua tu cakap miskin, miskin adab. Itu dia. Kalau kita jaga adab, selesai masalah perpaduan ni. Adab tak ada. Orang tu tua tengah berborak, lalu depan selama je. Ni kat flat tengah berborak dekat koridor. Kita ni pula ni zuk pun budak ni. Sapu pula budak ni. Tak tahu. Berlaku tak? Berlaku. Budak sekarang semua tampil. BBNU budak baru nak up. Susah nak jadi budak baik, nak cari budak baik macam Kimi. Contoh, nama kau yang aku tahu aku sebutlah. Orang dulu-dulu
Ya, tahun tu lah baik duduk depan dengan ceramah. Tak, lalu kena keluar nama kau. Kau kena cek balik rekod tu. Orang dulu-dulu lalu depan orang tua macam mana? Dah lah menunduk. Siapa tak izin? Pakcik, tumpang lalu pakcik. Lalu. Macam tu lah. Lalu belakang pun minta izin. Pakcik, saya lalu belakang. Jangan, lalu depan. Aduh, bolong. Tak apa hantu tu bolong. Lalu belakang tu. Tapi memang ada orang tu dulu kepantangan jangan lalu belakang. Betul tak? Lalu depan. Tak minum dia. Selagi tuan rumah tak suruh minum. Saya baik suruh minum. Bismillah. Tengok Nabi, cara Nabi minum. Nabi minum. Sunnah yang minum paling kurang 3 kali tabuk. Nampak adab kan? Contoh, bagi faham ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tu tip yang nak buat. Tapi kalau minum macam ni yang tu terpek paling sunnah. Dipueh hati dan haui sedap pula air dia. Kan kena apa, kena aircon pada tadi air tu sejuk air. Tak, tapi itu dia adab mbak kan. Tu dah. Tu sebab bab silaturahim je tengok. Kenduri kenara dulu je. Hari ni ajak kenduri pakai WhatsApp. Orang dulu datang, Assalamualaikum. Salam, apa hal tu? Tak ada nak mengajak kenduri Oh ya ke? Kenduri apa? Kahwinnya. Kahwin abang. Abang mana? Suami saya. Macam mana pula? Kahwin yang kedua lah. Kau ngajak? Dah jodoh dia kan? Tu tanda nak kiamat tu. Tak ada mana orang perempuan mengajak, tak mampu. Tak, anak sulung. Anak sulung. Kau ni bagi dia comel lah. Anak sulung saya. Ya ke? Berapa bulan buat ni? 3 hari bulan 9. Weh, dah lepas tu. Tahun lepas. Jauh. Setahun sebelum nak diajak Ya, contoh lah kan. Jadi mana kata mengajak. Orang dulu macam tu. Ya, adab yang mengajak. Kau ni tak payah kau telefon kan senang. Kau WhatsApp je. InsyaAllah aku datang. Jangan. Tak puas rasa aku tak ajak. Rumah yang dia nak pergi tu dalam 1000 rumah. Pergilah. 1000 rumah tu dia mula setahun sebelum. Tak ada lah. Tapi kadang-kadang ada orang yang tak sampai tu dia telefon cakap. Jangan WhatsApp dia, telefon dia. Assalamualaikum. Minta maaf benar tak sampai nak datang rumah kau. Apa halnya tu? Anak kenduri. Oh ya, insyaAllah. Kau tak apa, kau dah telefon ni okey dia tu. Terima kasih lah ngajak tu. Berapa bulan? Orang dulu lah kat telefon tu macam ni lah. Kerana dia pakai. Siapa tau? Okey, boleh. Orang dulu kerana kuda. Dulu. Kan? Jagalah ya. Jadi makna kata adab. Kita usah adab. Datang lalu depan. Tapi kalau orang yang belum kahwin datang rumah bakal mak mentua, memang adab jago sungguh. Itu jangan percaya bona belum dapat. Assalamualaikum makcik. Saya tak boleh tengok orang tua macam makcik ni. Kenapa pula? Teringat kat mak saya. Mak ayat dia. Kalau makcik sihat, senang hati saya. Saya terasa macam mak saya sihat juga. Buat. Makcik, nak tanya sikit boleh? Tanyalah. Zuhur dah masuk belum? Ya Allah, baik. Pukul 10 dah tanya. Apakah gila 10 pagi tanya Zuhur dah masuk belum? Sadaq betul air ni makcik. Dia minum air. Habis minum air. Nah,
Air basuh tangan tu habis. Dia lalu depan orang tua tu bukan menunduk dah, menyangap. Parah tu. Colek gonggok pun. Ya. Jadi silaturahim yang dipupuk adalah dari diri sendiri, membawa kepada ikatan kekeluargaan. Kita akan rasa jiran-jiran kita macam keluarga kita. Kita nampak jiran kita sedih, kita pun sedih sama. Bila jiran kita sakit, ya Allah, kenapa kau jadi macam ni? Milah, hoi. Ada nama Milah, boy. Ada pula Milah. Dah lama orang sakit jadi Milah. Ni lah Rahman, Kia, hoi. Ada tak Kia? Ada Kia? Tak tang. Tak tang. Kia Masadu tak tang, wan. Tak adalah saja. Jadi kata, sabar tau. Yalah. Tapi bila ziarah jiran, mulut nak kena elok tau. Kau dah berapa lama sakit dah ni, Mila? Dah seminggu dah. Tak apa. Kau makan ni ubek tu, besok memang ubek ni dia makan seminggu lebih elok lah. Yo ko? Yo. Kan elok je tu. Kau pula mau sakit dah, Mila? Seminggu dah. Kau standby lah. Kawan dan marin sampai seminggu dah suruh padam. La ilaha illallah, tak ada waktu elok burak macam tu. Cakap yang ada elok. Cakap ada elok. Ya. Pernah diriwayatkan mengenai rumah yang tidak dimasuki syaitan. Antara rumah yang dibenci oleh syaitan ialah rumah yang penghuninya sentiasa menjaga dan menghubungkan silaturahim, menjaga adab dan berbakti kepada orang tuanya. Tu bab 3 mana? Rumah yang tidak dimasuki syaitan adalah rumah yang pertama sentiasa jaga silaturahim, kedua jaga adab, dan yang ketiga berbakti pada orang tua. Syaitan tak masuk rumah yang macam tu. Jadi jaga. Selain daripada itu, rumah yang penghuninya terdiri dari pasangan yang saleh dan salehah, faham memahami tolak ansur, malahan memaafkan orang lain. Satu rumah yang sentiasa dipenuhi dengan ucapan salam dan meminta izin. Assalamualaikum. Tu sebab kalau pergi rumah orang nak bagi salam, jangan menghadap pintu topat-topat tau. Assalamualaikum tu mungkin kita kotak rumah macam ni. Kita contoh ni pintu kan, kita rumah flat kan, jadi aku kotak. Assalamualaikum macam tu. Sambil kotak Assalamualaikum 3 kali. Jangan menghadap. Assalamualaikum, jangan menghadap. Sebab bila kita menghadap, bila orang tu buka, dia tak sampai cover dalam rumah tu. Betul. Tak, benda ni Nabi ajar ni. Nabi ajar. Tu sebab kalau kita bagi salam, jangan tepat-tepat dekat pintu kat topi. Tentu. Paling tidak, Assalamualaikum, salam, pak. Kejap. Sekejap Nampak tu, pak tu. Kom. Baju dalam situ. Suara dalam situ. Dia tengah lipet. Masa dalam kuyak lah tu. Suara dalam kau tu yang seorang tak tahu kan. Nampak tak? Iya, contoh. Kan? Tu sebab kena tengok dari segi adab. Bagi salam 3 kali je. Walaupun kita tahu ada orang kat dalam, dah 3 kali bagi salam tak ada orang balik. Kita tak layak nak kocik hati sebab kita bukan tuan rumah. Assalamualaikum. Aku tahulah kau kat dalam. Allah, parah tu. Selipar kau ada, aku dengarlah suara kau tadi. Bukalah. La ilah, kau tak malu tu. Betul, kau nak tahu tu. Kau nak tahu. Kadang-kadang kita benda-benda macam ni. Banyak lagi lah yang tu saya bagi hari lain lah kan. Jadi rumah yang dipenuhi. Lepas tu minta suami yang soleh-solehah. Nampak perempuan berhenti-berhenti lah garang-garang dengan suami. Dah lah menurut kajian, lelaki mati dulu. Cuba elok-elok cakap, abang pun mati ya tempat kanjat. Kau tak pernah buat, tiba-tiba buat tempat kanjat orang tua tu. Kan? Tapi yalah soleh-solehah. Abang, jom kita solat sama-sama. Kan masa PKP tu kan ramai semayang sesama.
Pertama kali dalam sejarah. Baru tahu dia dalam rumah sejadah ada solai. Solai kau sejadah dalam rumah. Mana datang sejadah apa banyak tu. Abang tak pernah wali pun tulis sejadah kita pakai. Yolah. Baru tahu. Hari tu masa PKP barulah suami tu tahu. Banyak betul surah lain sebelum surah Al-Ikhlas. Itulah surah yang ditutup dari mula kahwin sampai lah sekarang. Qul huwallahu ahad. Bukan main lagi. Ya, barulah surah lain nambah kau. Sampai dekat kedua, inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang, dah. Anak dah tahu abah nak baca surah apa. Tak ada kata salah dah, kan? Sah ya semayang, tak apalah. Barulah tahu abah tak baca Fatihah pun tak betul. Bini rajin mengaji, Fatihah pun tak betul, nak jadi imam. Mana mati kamu dosa tu. Cakaplah abang, Fatihah abang tu tak betul bang. Abang kena betulkan. Kalau tidak tak sah solat tau. Ya ke? Macam tu. Tu belum cerita lagi. Abang jadi imam, garang bini. Dia pengurusi jiran wanita. Contohlah. Abang, cuba jadi imam. Cepat. Bumak garang lah. Satu koridor dengan suara tu. Coba abang jadi imam. Suami datang. Abang tak pandai. Tak pandai pakai telekong duduk belakang. Apa hal pula lelaki kau pakai telekong? Tahu waktu kesian waktu lelaki yang pakai telekong. Lagi pakai lah telekong. Terjulur janggut dah lah. Jangan buat-buat macam tu, jangan. Allahu Akbar. Tak ambil kau nak jago. Atau kancing kan jago. Surau. Kan? Soleh-solehah tolak asuh tu sebab jago layan suami. Orang perempuan, saya cerita orang perempuan betul-betul ni tengok lelaki banyak. Kesian tengok muka tu, kesian. Orang perempuan senang masuk syurga tu, tahu ke tidak? Tapi Nabi tengok dalam neraka yang ramai siapa? Tahu dia. Tahu, tapi doge tetap doge itu salah tu. Ompek perkara, Nabi kata dalam satu hadis, jaga ompek perkara, maka masuklah kamu ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Nabi dah sebut dah. Jaga salat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Maka kalau jaga ompek-ompek ni, masuk dalam syurga. Itu sebab baik jaga maruah diri. Jaga maruah diri ni maksud jangan mengumpet. Nanti orang cakap, Tuhan, siapa yang cerita? Bini si siapa tu lah. Nampak? Jatuh maruah. Lepas tu kita mau tahulah sekarang tengah musim panih kan. Nanti bakal amban ni dah kain. La ilaha illallah. Serak dah. Lalulah imam. Duta gua bang imam, bla bla Allah. Oh, hangon lupa dah tingkat berapa dah nak pergi dah lupa. Jago. Sebab kalau jago. Kan? Kemudian jaga maruah suami. Aku tengok suami kau macam tak kerja je. Tak adalah kak, suami saya kerja, dia banyak buat kerja part time sebelah malam. Cuma akak sesamalah doa mudah-mudahan abang dapat kerja tetap. Nampak dia jaga maruah suami dia. Ini tak ditambah hari. Kau tengok suami kau cakap memang menyusahkan orang, mati lagi baik. Lawan bini pula cakap jangan macam tu, jaga maruah suami. Layan suami lah elok. Suami balik jangan salah tanya. Ni suami balik, berbalik bang, dia memang berbalik. Kan bangih suami tu. Berbalik bang, tak, bu nak pergi. Buta, nampak kan? Kawan tak pasal-pasal dah kawan.
Abang nak minum apa? Kau ambil lah kacang tikus siapa dia ke dapur tu bawa pulang. Kena marah lah kawan. Dia dah 20 tahun kahwin dengan kau tak tahu kau dia suka minum apa. Tu sebab bila orang perempuan tak layan suami dengan baik, tu sebab perempuan tengok lelaki kadang dia balik lambik, dia singgah kedai tom yum. Ui, kedai tom yum. Anak dara tu ambil order lain tau. Makan gapo bang? Ha, kau tengok. Ha. Pak, main. Iyo, terangkit kopiah tu. Nasi goreng sa lagi bang. Tu dada sa lagi bang. Mu so. Ha bang, amak penyakit. Iyo, kau jangan main. Nanti balik kan ubah. Iyo. Nah, abang cakap je bang nak makan apa? Kopi, tea, or mi. Mak nampak satu tadi. Tu. Ini kadang ni lah orang perempuan kadang kita dah masak macam-macam, tapi dia mama tanya benda yang tak ada. Betul tak? Kan orang perempuan kena sabar lah. Senang masuk syurga, taat je. Dia dah masak macam-macam. Suami tanya macam-macam masak. Telur dadah tak ada. Telur dadah tanya. Naik semangat kepewiraan itu. Telur dadah tak ada. Dia punya bongi. Menjajah binatang masak dah. Kata Allah. Tolong. Tak abang tanya ya. Orang marah. Oh, garang lah. Tapi ada gak yang cakap lambut maksud kasar dia. Macam-macam masalah telur dadah tak ada ke? Abang, tak cukup ke telur yang ada? Tak, maksud tu telur rabui dah ada. Telur tekam bau dah ada. Telur dadah kat tanya. Apa salah kalau suami tanya tu? Buat drama aku tuju. Yang telur dadah tak ada ke? Telur dadah apa nak telur dadah? Kejap saya pergi masak jap. Langsung dia pegang tangan bini. Tak payah duduk. Abang lepaslah. Dah duduk. Abang tanya je kalau ada. Abang bukan lama pun 2 minit je. Yang apalah maknanya 2 minit ni kalau yang tak ada di sisi abang. Abang anak kat meja makan muntah belilah. Tak terdaya Allah, tak terdaya. Kenapa orang berdrama lah dalam rumah ni Allah. Dia tak pernah buat. Kan? Iya. Itulah dia. Tu sebab jadi maafkan orang lain. Ucapan salam, minta izin. Abang minta izin dia nak pergi kerja ni. Ayolah bang, elok. Dia bukan takut bini dia, tapi minta izin ni budi bahasa. Ya. Abang pergi kerja dulu. Abang elok Abang jangan lambat tau. Hari ni masak lauk ke mana abang? Tak jadi dia pergi kerja. Dia elok bercakap tak payahlah abang kerja ni, abang cuti lah. Tak adalah maksud dia elok bercakap. Abang pergi kerja ni. Yang pagi lah memakak lah. Nampak ada bini je juga ada. Asah lah bini macam tu. Aduh. Mampi kau johan yang bang elok bang tahu. Lepas tu orang perempuan jangan cakap yang bukan. Tu doa tau. Keluar kan sibuk minta janda. Makbul doa. Bersusun janda ke bus stop tu. Itulah doa yang baik-baik. Abang elok saya doakan Mas Selamat pergi dan selamat pulang Rumah seperti ini akan dipenuhi amalan yang mulia, akan memupuk ikatan silaturahim dan berpanjangan. Selain itu, pernah juga diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, bermaksud sungguhnya aku telah mengalami mimpi-mimpi menakjubkan pada malam aku sebelum diisrakan. Antara mimpi Rasulullah ialah baginda melihat seorang dari umatnya didatangi oleh malaikat maut dalam keadaan yang amat menggurunkan untuk mengambil nyawanya. Namun perbuatan malaikat itu terhalang oleh ketaatan dan kepatuhan umat terbabit kepada kedua ibu bapanya. Baginda juga bermimpi umatnya cuba untuk berbicara dengan golongan mukmin, tapi mereka tidak membalas bicaranya. Namun sifat silaturahim dan tidak suka bermusuh-musuhan umat itu menyebabkan golongan mukmin itu menyambut, malahan membalas bicaranya.
Jadi makna kata, untuk menjalinkan silaturahim ini, kita tengok banyak kelebihannya, termasuklah sampai ke hari akhirat besok ganjaran Allah berikan kepada kita. Orang yang jaga silaturahim murah rezeki. Jaga silaturahim tenang hati. Kekayaan yang paling hakiki dalam jiwa kita adalah hati yang tenang dan tenteram. Nak dapat hati tenang dan tenteram, jaga silaturahim, perkukuhkan perpaduan sesama kita. Tuan-tuan tengoklah sahabat kita yang berbangsa Cina. Politik mungkin dia beza-beza, tapi bab berniaga dia sama. Kita pula politik kalau dah beza sampai berniaga pun tak boleh sama. Kan? Dah tak boleh langan dia tu. Tak. Yang tu macam saya cakap tadi, ingat Nabi dah ajar gitu. Selagi dia Islam, kita baik. Dah. Tang politik, kemudianlah besok pilihan raya ke pangkah benar lah. Lepas itu dah pangkah-pangkah, dah balik ke semula ke taman perumahan kita ni. Baik macam biasa. Apa yang kau nak gaduh-gaduh? Itu hak masing-masing. Janganlah kau dah tahu kawan dekat dalam ni ada macam-macam pahaman. Janganlah kau pacak bendera tu. Betul tak kan? Kau pacak bendera, Eden pun boleh pacak bendera. Lepas itu setan pun dah bisik, kau pergi tanggalkan bendera kawan tu. Dah bergaduh. Baiklah, itu yang tak elok. Ada tompek nak politik tu. Bukan rakyat kawasan kita ni, dalam kawasan bermasyarakat, tak. Itu sebab kalau KRT, tuan-tuan janganlah salah faham. KRT ni buat program untuk semua. Kadang ada yang tak perhati tu. KRT duit ada, kenapa tak ada program? Kan banyak mana ke peruntukan KRT ni? Bukan banyak mana pun. Setahun paling banyak pun. Dulu dah agak sampai 6,000. Sekarang dalam 2-3 ribu setahun. Itu pun nak fikir, nak tahan sampai sepanjang tahun. Nak tunggu akan datang, tak tahulah bila kalau dapat. Kadang-kadang ada orang cakap, duit banyak, program tak ada. Dia kata, ada orang cakap. Jawab balik ke orang tu, program banyak kau yang tak ada. Ya, cerita. Dua benar tak berhenti. Dan kepada ahli jawatankuasa surau, surau Al-Muhajirin, dan ahli jawatankuasa KRT, apa juga NGO yang ada dalam ni, tahu dia buat program yang baik-baik. Pedulilah orang cakap ni. Setiap kawasan, bukan kata rumah Pak Aman ni, semua taman perumahan memang ada wakil yang jadi jombo tak tahu arah. Cakap dia je betul. Pedulilah buat program. Kita ajak semua. Jangan kita pilih kasih, ajak semua. Sebab Nabi sebut jiran ni ada 3 jenis jiran. Jiran 3 hak, jiran 2 hak, jiran 1 hak. Ingat tu. Jiran 3 hak, dia Islam. Dia ada hubungan saudara dengan kita. Yang ketiga dia jiran. Jadi dia hak sebagai seorang Islam, hak sebagai jiran, hak sebagai saudara. Yang kedua, jiran 2 hak. Dia bukan saudara, tapi dia Islam dan dia jiran. Maka dia hak sebagai orang Islam, ada hak sebagai seorang jiran. Dan jiran 1 hak, dia bukan Islam, dia bukan saudara, tapi dia jiran. Maka dia tetap ada hak sebagai seorang jiran. Contoh, tiba-tiba surau Al-Muhajirin nak buat jamuan Aidilfitri. Contoh, kita jemput semua, tak kira Melayu, Cina, India, semua kita ajak. Kita tak tahu, kita panggil dia datang makan. Bila dia datang makan kan, okey, kamu makan dulu ya, kami nak masuk solat sekejap. Dah lah pertama dia tahu suatu hati. Selama ni orang tak ajak dia datang makan, tiba-tiba datang makan, seronok dia. Dan bila dia tengok orang datang, orang semayang kan, dia tengok semua muka tanam bercahaya nampak, dia pun tanya, seronok ke semayang? Dia tanya pula. Mestilah kita semayang, kita ingat Allah. Siapa? Bolehkah ajar sama saya? Saya mau tahu pasal Islam. Tiba-tiba dia mengucap masuk Islam. Macam keberkatan satu taman perumahan dia rasa. Iya. Macam itulah cara jadi tolong jaga. Hidup kita dalam dunia ni sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Sesungguh di awal tadi, harta, rumah besar, kereta besar, sampai masa orang tak peduli pun. Kedua, kau ada pangkat besar,
Dia konon kerja pegawai dekat pejabat ni, tu kerja pegawai pejabat ni. Akan tiba masa bersandar dekat dinding pencen. Malahan akan tiba masa tiba-tiba berhenti kerja. Ada. Tapi kalau dia tak berlagak, sampailah dia pencen, orang masih nak bersama dengan dia. Ajak dia untuk sama-sama dalam persatuan dan sebagainya. Dan yang ketiga, begitu juga pasangan kita pun sementara. Duit sementara. Ni Samsul Lebat sementara, nama Samsul Lebat tu lambung so tak siapa sempat ke apa tak tahu keluar. Jadi tuan-tuan nak saya pergi datang, alhamdulillah. Saya ucap terima kasih banyaklah kepada pihak Jabatan Surau yang sudi mengundang pada malam ini. Seronok sangat. Saya memang suka datang topik itu, tak pernah datang. Saya memang tak pernah datang semua kan. First time kan. Banyak lagi nak cerita tapi tak sampai. Makno kau nak panggil lagi. Makno saya insyaAllah lepas ni saya nak ke Terengganu pula. Ni tahu ke Terengganu. Saya ada program ceramah kat sana 2 hari. Macam mana pun sekali lagi saya ucap terima kasih banyak. Pesanan saya nak tutup dengan satu hadis. Saya minta semua orang tolong ingat hadis ni baik-baik. Kalau boleh hafal lagi bagus. Iaitu pesan Nabi kata apa? Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jadi tolong jaga, insya-Allah. Dengan kita berpadu, bersatu antara satu dengan yang lain, berbaik-baik satu dengan yang lain, insya-Allah ukhuwah itu akan mengindahkan tempat kita. Orang cakap lah apa-apa Departemen Julia tu ceria-ceria, tapi kau tak tahu dekat sana Departemen Julia macam ni. Orang dia ngam, tak ada gaduh-gaduh, baik. Sentiasa kalau dia sisi faham pun tak nampak lah. Kira dia memang selesai copek, dia pump, dia buat program sama-sama. Tak kira Melayu, Cinuknya, tak kira apa itu orang Islam kat situ, agama betul, dia memang sentiasa hidupkan majlis ilmu. Terbaiklah dia. Kita bukan nak tunjukkan orang, tapi itu Allah Ta'ala. Ya, jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kesudian mendengar ceramah pada malam ini. Cuma sedikit